Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan hidayah daripadanya diberikan kesihatan yang baik kepada kita dan diberikan ruang dan masa kepada kita untuk sama-sama kita berada majlis ilmu, satu majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis yang mulia ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar limpahi keberkatan dan kerahmatan kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita marilah sama-sama kita menghayati ataupun kita mengingati kembali pelajaran kita berkenaan dengan bab yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mustikah Hadis jilid pertama ini akan bincangkan bab yang ketiga, iaitu bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 57, kitab Wasi Jawi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman, tuan-tuan? Kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengakui beriman ataupun percaya kepada rukun-rukun iman yang lain. Apa Allah Subhanahu wa taala kata? Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Yakni kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripada kitab Al-Quran, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, yakni kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita beriman ataupun mempercayai kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-16, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Abdullah bin Salam wa jama'atan min qaumihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna nu'minu bika wa bi kitabika wa Musa wa Taurati wa Uzair wa nakfuru bima siwahu minal kutubi wa rusul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal aminu billahi wa rasulihi Muhammadin wa kitabihi al-Qur'ani wa bikulli kitabin kana qablahu rawahu Tha'laba. Maksudnya,
Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Abdullah bin Salam dan serombongan dari kaumnya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepadamu dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat dan juga kepada Uzair, yakni Nabi Daud, dan kami kufur terhadap yang lainnya dari kitab-kitab dan rasul-rasul." Mendengarkan yang demikian, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu tidak cukup. Bahkan kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran dan kepada tiap-tiap kitab yang diturunkan sebelumnya." Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila ditanya oleh Abdullah bin Salam dan rombongannya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa dia beriman, mereka ni beriman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka beriman kepada Nabi Musa dan juga beriman kepada Nabi Daud, dan juga mereka tidak beriman kepada lain-lainnya. Ini tidak beriman kepada Injil, tidak percaya kepada kitab Injil dan juga kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kata-kata daripada Abdullah bin Salam, lalu baginda kata, itu tidak cukup. Kenyataan kamu itu tidak cukup menyatakan bahawa kamu ni beriman. Yakni hendaklah kamu juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maknanya Abdullah bin Salam ni tidak sempurna kepercayaannya sekiranya dia mempercayai kepada Al-Quran sahaja dan tidak meyakini, tidak percaya bahawa kitab-kitab kitab Injil, kitab lainnya itu diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Kemudian hadis diriwayat oleh Tha'labah. Kemudian hadis yang ke-17, an Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an, aminu bit-Taurati wal Injil waz Zabur wal yasa'kumul Quran, rawahu Ibni Abi Hatim. Maksudnya dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, berimanlah kamu kepada kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur, dan hendaklah kitab Al-Quran pula menjadi panduan yang cukup meliputi cara hidup kamu. Yani hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya beriman kepada kitab At-Taurat, kitab kita percayai bahawa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, iaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim yang menjadi panduan yang cukup meliputi cara hidup kamu. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah semestinya tuan-tuan, kita mestilah meletakkan kepercayaan yang putus, yang jazam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Al-Quran yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang mencakupi cara hidup kita. Bermula daripada awal bangun tidur kita sampailah kepada kita tidur kembali, mestilah kita meletakkan Al-Quran itu sebagai panduan cara hidup kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana yang kita maklumi bahawa tujuan Rasul-Rasul itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah untuk menyampaikan ajaran-ajaran, hukum-hukum, cara dan peraturan hidup pada umat manusia untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di hari akhirat. Jadi semua Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyampaikan ajaran-ajaran yang benar, hukum hakam dan cara hidup peraturan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka ini selamat hidup di dunia dan juga hidup di hari akhirat yang kekal abadi. Ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rasul-rasulnya itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang terhimpun dalam kitab-kitab suci. Ada yang terhimpun dalam lembaran-lembaran surah yakni suhuf dan ada pula yang tidak diterangkan perihalnya. Maknanya rasul-rasul ini menerima kitab masing-masing daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang secara terkumpul, terhimpun seperti mana Al-Quranul Karim terhimpun susunannya, kemudian kitab Taurat tersusun susunannya, kitab Injil pun sama tersusun susunannya dan kitab Zabur juga tersusun susunannya. Namun begitu, kita juga wajib mempercayai bahawa ada juga yang dipanggil lembaran, yakni suhuf yang diturunkan kepada Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ini disebutkan, dinyatakan ada 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian 50 suhuf diberikan kepada Nabi Syis dan 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris dan 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada juga riwayat menyatakan Nabi Adam alaihissalam juga menerima 10 suhuf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab suci yang diterangkan namanya di dalam Al-Quran dan hadis ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang disebutkan dengan nama suhuf tadi, risalah ataupun lembaran-lembaran surah ialah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan ada juga diturunkan kepada nabi-nabi lain seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Semuanya suhuf ini ada 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab suci samawi ini, Al-Quranul Karim, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat ini dan juga suhuf-suhuf ini diwajibkan kita percaya ataupun diwajibkan kita beriman kepadanya secara tafsil, yakni secara satu persatu. Dan yang lainnya diwajibkan beriman kepada secara ijmal, yakni suhuf-suhuf tadi, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim itu disuruh kepada kita beriman secara ijmal, secara umum.
Manakala kitab-kitab suci tadi disuruh, diwajibkan kepada kita beriman, percaya inilah kitab Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada nabi-nabi, dan kita yakini bahawa ianya merupakan panduan dan pedoman hidup kepada umat-umat manusia. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatur kehidupan kita adalah kitab Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi dan rasul yang akhir sekali, yakni diturunkan kepada umat akhir zaman, yakni kita semualah. Ialah kitab suci yang akhir sekali yang memansuhkan kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Jadi Al-Quranul Karim ni kitab suci yang diturunkan terakhir sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memansuhkan kitab-kitab suci yang lain. Apa maksud mansuh? Memansuh ini ialah yang dihapuskan, iaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya dihapuskan. Maknanya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dimansuhkan dengan penurunan Al-Quranul Karim. Dari segi hukumnya, dari segi syariatnya dihapuskan, dengan diturunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa umat manusia, terutama umat kaum Yahudi dan Nasrani, berada dalam keadaan persengketaan dan perselisihan. Jadi Al-Quran ini turun dalam suasana umat Yahudi dan Nasrani ini dah berada dalam keadaan yang bersengketa, bergaduh, berselisih dalam berbagai-bagai masalah, termasuklah masalah ketuhanan dan juga kerasulan. Masing-masing pihak membenarkan pihaknya dan menyalahkan pihak yang lain. Jadi dalam suasana perselisihan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan keadaannya, lalu diturunkan Al-Quranul Karim. Apabila turunnya Al-Quranul Karim, hukum-hukum yang terdapat di dalam yang diamalkan oleh umat-umat terdahulu, maka dia dimansuhkan oleh Al-Quranul Karim. Jika mereka masih lagi beramal dengan amalan yang terdahulu, maka mereka ni dipanggil ahli kitab. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita susah untuk mencari ahli kitab ini kerana kitab-kitab Taurat, kitab Injil telah diubah sesuai oleh pengikut-pengikut mereka. Telah diubah sesuai mengikut selera dan mengikut fahaman nafsu masing-masing. Maka itulah yang menjadi kesalahan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran Al-Karim antara lain yang mempunyai dua tugas yang besar. Bila Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang pertamanya mengakui kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Bila Al-Quran turun, Al-Quran mengakui akan kebenaran, yakni hukum syarak, dalil syar'i yang ada, hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Zabur dan dalam Injil. Al-Quran mengakui kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Mengenai apa? Mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
beriman kepada rasul-rasulnya, menjalankan kebenaran dan keadilan, berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia dan mengakui benar adanya balasan pada hari akhirat. Inilah perkara-perkara yang diakui kebenaran yang terkandung dalam kitab suci yang diakui oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, tugas besar yang ada pada Al-Quran iaitu mengawasi kitab-kitab yang terdahulu serta mendedahkan perubahan, pindaan dan tokok tambah yang terdapat dalam kitab-kitab itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani, tuan-tuan, dia bukan sahaja dia tidak mempercayai nabinya, bahkan dia mengubah juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur itu. Mereka ubah, mereka pindah, mereka tokok tambah. Manakala yang membetulkan semulanya, yang memecahkan rahsianya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran dedahkan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Ini dalil yang menjadi penegasan kepada kita bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, serta mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang terdahulu dan memelihara serta mengawasinya. Maknanya apa sahaja yang ada dalam kitab-kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil, semuanya dirangkumi di dalam kitab Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ah. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah, yakni menukar ganti kalamullah, yakni isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Orang Yahudi ni bukan sahaja dia tidak percayai, bahkan dia mengubah, menukar ganti, menukuk tambah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam kitab Taurat dari tempat dan maksud yang sebenarnya. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 14, maksudnya, dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ini orang-orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Jadi orang Yahudi ini, orang Nasrani ini, dia lupa kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijanjikan kepada mereka. Sebab itu dia tinggalkan, dia meninggalkan sebahagian daripada apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelaslah bahawa sesiapa yang hendak mencari kebenaran dan hendak mencapai pengajaran-pengajaran ilahi yang benar, tidak akan dapat di mana-mana pun selain daripada apa yang ada dan terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Kalau nak cari kebenaran, tidak ada di tempat yang lain, tidak ada dalam kitab-kitab yang lain, kecuali terhimpun
di dalam Al-Quranul Karim, kerana Al-Quranlah kitab suci yang terpelihara keasliannya dan terselamat daripada pengajarannya dan sebarang perubahan. Al-Quran ni Allah tetap jaga, ya, selamat daripada pindaan dan sebagainya, terpelihara keasliannya dan pindaan tokok tambah tidak berlaku, serta telah disambut dan diterima oleh umat Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerimanya daripada malaikat Jibril alaihissalam yang membawa turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebenaran Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga sebuah kitab yang terhimpun di dalamnya yang pertama dasar-dasar suci dan mulia dan sebenar-benar cara serta sebaik-baik peraturan. Yakni isi-isi ayat-ayat Al-Quranul Karim di dalamnya merangkumi dasar-dasar suci dan mulia. Merangkumi juga cara serta sebaik-baik peraturan. Maknanya peraturan yang sempurna, peraturan yang paling baik adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, apa yang terhimpun dalam kitab Al-Quranul Karim, segala apa jua yang diperlukan oleh umat manusia, meliputi akidah kepercayaan, amal ibadah, adab sopan, dan segala bentuk muamalah, kira bicara dan perhubungan sama manusia dalam bidang perniagaan, perusahaan dan sebagainya. Semuanya ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Cuma tinggal lagi kita tuan-tuan, kita ni agak kurang, agak malas untuk mengkaji, untuk mencari, untuk mentadabbur apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang ada yang terhimpun dalam kitab Al-Quran, segala peraturan yang menjamin wujudnya orang perseorangan yang sempurna, keluarga yang mulia, masyarakat yang baik dan kerajaan yang adil. Semuanya disebut di dalam Al-Quranul Karim, ya, yang menjamin wujudnya hak perseorangan, menjadi keluarga yang mulia, macam mana nak bina keluarga yang bahagia, keluarga yang mulia, nak bentuk masyarakat yang baik dan kerajaan yang adil. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan tajuk ini dalam masa yang minggu yang akan datang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai permulaannya bab beriman, bab yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, kitab suci adalah kita wajib beriman kepada kitab suci, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quranul Karim. Kitab-kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ni telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya merangkumi di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita beriman secara tafsili kepada kitab-kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab samawi ini, dan juga lebih-lebih lagi kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita membelakangi kitab-kitab tersebut kerana di dalamnya mengandungi 1000 hikmah panduan kehidupan kita umat Islam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak apa jualah kejayaan, keadilan dari segi politik, dari segi perniagaan, dari segi muamalah, semuanya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Carilah, tadabburlah, hayatilah apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Semoga hidup kita semua
sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.